Kita beralih kepada peserta berikutnya, iaitu Nur Suraya binti Abdul Razak dengan tajuknya Cara Memartabatkan Bahasa Melayu. Dipersilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jepun beli kimono berwarna merah seperti ceri. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Datang jauh dari Sarawak, singgah sebentar di Tanjung Malim. Malaysia prihatin sentiasa disorak pembuka tirai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia prihatin. Yang mulia peneraju pertandingan, barisan para hakim yang berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Cara Memartabatkan Bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, Kamus Dewan Bahasa keempat 2007 menjelaskan bahawa memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu itu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Memartabatkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya adalah memberi keselarasan dengan kedudukan sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan Malaysia berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Justru itu, kehadiran saya di sini untuk menyingkap beberapa cara secara umumnya dalam memartabatkan bahasa Melayu supaya mempunyai kedudukan yang tinggi di mata dunia. Hadirin yang budiman lagi bijaksana, cara yang pertama saya adalah dengan memupuk kesedaran kepada anak-anak sejak kecil lagi. Antaranya seperti memupuk kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu kepada anak-anak. Dalam hal ini, sudah tentu peranan tersebut memberi keutamaan kepada ibu bapa dan para guru di negara ini. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah menggunakan bahasa Melayu yang betul apabila bertutur dengan anak-anak. Ibu bapa juga haruslah menerangkan kepentingan bahasa Melayu di negara ini dengan memberi didikan dalam berbagai cara. Tambahan lagi, dengan teknologi yang serba canggih serta membuka ruang yang lebih mudah dalam memberi pendedahan kepada anak-anak mereka. Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk sejak kecil lagi, sudah pasti hasilnya akan berkekalan sehingga dewasa ini dan seterusnya memberi impak terbaik terhadap negara bangsa pada masa akan datang. Bak kata pepatah, kalau meluntur bulu, biarlah dari rebungnya. Hadirin sekalian, hujahan yang kedua adalah memberi pendedahan melalui kempen dan media massa. Tidak dapat dinafikan bahawa tahun 2020 ini telah memberi satu kesedaran kepada semua masyarakat di dunia betapa pentingnya teknologi dan media massa dalam kehidupan mereka. Dalam menempuh segala rintangan yang terjadi pada tahun ini memberi satu hikmah dan kesan yang baik sehingga mampu memudahkan dan memupuk kesedaran kepada masyarakat agar cinta akan bahasa Melayu yang lebih luas kerana adanya kemudahan teknologi semakin canggih pada abad ini. Sebagai contoh, penglibatan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, YouTube dan bermacam-macam kemudahan digital yang lain untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan semua generasi di negara ini. Hal demikian juga kerana media massa memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat pada masa ini. Cara ini juga pasti akan membuahkan hasil dan meningkatkan lagi mata pelajaran bahasa Melayu. Justru itu, sekiranya penggunaan bahasa Melayu ini semakin meluas digunakan pada masa ini, sudah tentu bahasa ini mampu setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Seperti kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa lain di dunia ini.
rakan-rakan dan hadirin sekalian. Kupasan cara yang ketiga ialah akta yang mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menurut Akta 32, iaitu Akta Kebangsaan 1963 pindaan 1994 perlulah diperkasakan dengan lebih tegas. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menguatkuasakan akta tersebut dengan lebih terperinci serta akta yang mewajibkan bahasa Melayu dalam urusan rasmi, iaitu pada papan tanda iklan dan sebagainya, supaya masyarakat sentiasa peka akan kepentingan akta tersebut. Secara tidak langsung, perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak dan juga pihak swasta supaya tindakan undang-undang terhadap kesalahan akta penggunaan bahasa di negara ini semakin berkurangan. Oleh itu, perkara ini memberi impak dalam pembentukan negara bangsa yang berkualiti serta bahasa Melayu akan sentiasa dimartabatkan demi kesejahteraan dan keharmonian negara pada masa akan datang. Hadirin sekalian, tuntasnya sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu perlulah dipergiat dari sekarang. Selain itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memastikan bahasa Melayu mampu dimartabatkan tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan budaya di negara ini. Perkara ini harus diberi penekanan supaya bahasa Melayu tidak dipinggirkan daripada menjadi bahasa utama yang juga menjadi bahasa rasmi negara kita. Jadi, marilah kita bersama memartabatkan dengan menguat-uatkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sekian sahaja pidato saya kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa menyampaikan pidato tadi. Sekian, terima kasih.